A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya, para jemaah dan semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Muhammad Fadli bin Johari ataupun Ustaz Wangi Attar dalam Zon Dakwah. Hari ini kita akan bicarakan iaitu perihal tentang menahan kentut ataupun menahan air kencing ataupun menahan najis ketika hendak solat. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana. InsyaAllah bersama dengan saya lagi lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang jemaah dan juga para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita nak bicarakan ada satu soalan yang bertanya kepada saya, Ustaz, adakah makruh kita menahan kentut, air kencing dan juga najis ketika kita tengah solat? Betul. Di dalam hukum ada beritahu kalau sekiranya kita menahan kentut, najis dan juga air kencing ketika kita solat, maka hukumnya makruh. Sebab itulah digalakkan oleh ulama kita kencing dahulu ataupun kita qada hajat dahulu ataupun kita makan dahulu ketiga sebelum solat. Sebab apa? Bila solat nanti kita tidak akan ada khusyuk dalam solat. Sebab itulah digalakkan bila mana tuan-tuan dan perempuan kalau nak solat hendaklah kita buang dahulu najis kita, kencing, makan ataupun kita nak buang air besar. Sebab apa? Sebab bila kita menahan air kencing, kita menahan berak ataupun kita menahan kentut, maka pada ketika itu kita tak akan khusyuk dah solat. Sebab itulah kita kena buang dahulu apa yang kita perlu buang. Kalau nak qada hajat dahulu, kan? Kalau kita nak kentut dahulu, supaya bila kita solat tenang jiwa kita, tak akan ada gangguan dah. Sebab itulah makruh hukumnya bila kita menahan. Tapi bila mana kita dah buang semua najis kita dah kentut sebelum kita solat, tiba-tiba waktu solat tadi pada rakaat yang keempat ataupun rakaat yang ketiga tiba-tiba nak terkentut balik, itu tak apa. Kita hendaklah kita menahan. Kita hendaklah menahan. Tapi janganlah kita tahan ketika bila mana waktu sebelum solat tadi. Jangan. Sebab itulah para ulama bahaskan di sini. Sebab apa yang kita pertama sekali, sebab kita takut bila kita dalam keadaan yang orang kata dah berusia kadang-kadang. Sebab itulah kita digalakkan mereka berusia dalam 40 tahun ke atas hendaklah digalakkan supaya mereka buang dulu air kencing mereka ataupun qada hajat dahulu, berak dan sebagainya ataupun makan dahulu. Sebab apa? Sebab contoh bila kita angkat takbir kan, Allahu Akbar, tiba-tiba kan, alah tadi lupa pula nak kencing, tadi lupa pula nak berak, ataupun tadi lupa pula nak makan, tengyang-yang pula makanan yang kita nak makan tadi. Sebab itulah ulama bahaskan di sini hendaklah kita makan dahulu, buang air besar dulu, buang air kecil dahulu. Okey. Cara dia bagaimana? Sebab kadang-kadang ada yang beritahu saya, Ustaz, tiba-tiba Ustaz, tadi mula-mula saya nak saya nak solat, tiba-tiba tak nak kencing, tapi tiba-tiba nak kencing pula Ustaz. Sebab itulah kita disarankan supaya paksa dulu kencing, tekan pundi kencing kita. Macam ada segelintir masyarakat kita yang mereka ni sebelum solat mereka akan buang dahulu air kencing, mereka akan berak dahulu. Sebab apa? Sebab tak nak ganggu khusyuk solat tadi. Sebab itulah kalau tengok balik orang tu dahulu ataupun para ulama ni, mereka akan buang dahulu najis mereka ataupun kencing dahulu supaya mengelakkan mereka untuk tidak khusyuk dalam solat. Sebab tuan-tuan bayangkanlah, kita ni kadang-kadang dah lah sakit perut, nak terkencing, lapar pula, tiba-tiba datang pula iblis ganggu. Dia kata apa? Itulah tadi tak nak kencing, tak nak berak. Lebih baik engkau batalkan solat engkau. Solat engkau ni dah batal ni, iblis kata. Sebab tadi aku dengar kau dah terkentut, padahal tak kentut lagi. Sebab akan berlakulah gangguan-gangguan seterusnya, iblis akan ganggu kita, kan? Kita nak mengelak daripada terkencing,
ketika solat ataupun terbuang air besar ketika solat, itu macam memang akan berlaku dalam kehidupan seorang nak kalau mereka berusia dalam 40 ataupun 50 tahun ke atas ataupun 70 tahun ke atas. Hendaklah mereka buang dahulu najis mereka. Sebab tu digalakkan oleh ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak pesan kat sini, kalau boleh tolong, ya. Sebab pernah berlaku kepada jemaah-jemaah saya ketika mereka nak menunaikan solat. Saya nak jadi imam dah ni kan. So pada ketika itu, bukan jemaah saya, berlaku pada saya sendiri. Ketika bila mana saya jadi imam dan saya disuruh untuk jadi imam ketika habis kuliah. Kadang-kadang jemaah-jemaah ni dia akan suruh kita untuk jadi imam. Mereka meraihkan kita datang ke satu tempat tersebut, masjid tersebut ataupun surau. Lepas kita kuliah, mereka akan sarankan kita, mereka akan suruh kita jadi imam walaupun kita tak nak jadi imam. Jadi mereka silakan kita, tafadhal ustaz jadi imam hari ni. So pada ketika itu kita pun tak standby lagi nak terkencing. Tuan-tuan bayangkanlah, pundi kencing ni sampai nak sakit sebab menahan air kencing tadi. Sebab apa? Sebab tadi kita tak sempat nak ambil uduk, kita nak kencing dulu. Sebab apa? Sebab pas kuliah mereka nak balik cepat kan. Jadi kita pun lepas qomat tadi, jadi kita terus jadi imam. So pada ketika itu dia akan memudaratkan kesihatan kita pula bila kita menahan kencing terlampau lama yang boleh menyebabkan batu karang ataupun kencing kita tak lawas. Sebab itulah dia masalah kencing tak lawas tuan-tuan. Sebab itulah kita kena berdahem 3 kali dan juga kita kena picit hari-hari kita ni ataupun perut kita ni kan picit dahulu sebelum kita lepas habis kita buang air besar ataupun buang air kecil tadi. Ni disarankan oleh ulama-ulama fiqh lah, supaya kita berdahem 3 kali dan juga kita buang air kencing kita tadi, supaya tos air kencing kita tadi. Jadi insya-Allah, jadi saya sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang.